Kalau dia ada 3 perkataan, baru start record je. Okey, contoh perkataan tadi, kalau kita kata 3 perkataan tadi kan. Contoh kita kata buku anak cikgu. Kitabu Ibnu Mudarrisi. Okey. So, perkataan macam mana pun, perkataan pertama tetap tak boleh alif lam. Perkataan kedua tu, dia tetap tak boleh alif lam. Perkataan ketiga baru ada alif lam. So, kita kata kitabu bunni. Tapi, perkataan kedua tu mesti baris bawah. Kitabu bunni al-mudarrisi. Kitabu bunil mudarrisi. Mudhafun ilaih ni Ustaz, dia mesti balik bawah lah setiap perkataan Ustaz. Start perkataan kedua. Dia macam ni. Kalau kita belajar dia akan jadi macam ni. Yang perkataan kitab tu adalah mudhaf. Perkataan ibnu tu adalah mudhafun ilaih. Ialah ibnu mudhafun ilaih kepada kitab. Tetapi ibnu tu dia tetap juga sebagai mudhaf. Dia jadi mudhaf balik kepada al-mudarris tadi. Boleh faham? So, kata sandaran kepada, kitab tadi adalah kata nama sandaran kepada, kemudian ibnu tu lah yang disandarkan. Kitab anak. Okey, anak siapa? Kan? Anak guru. So, dia boleh jadi straight macam tu. Kitabu bni al-mudarrisi. Boleh faham ni? Dia kitab beni ni tu sebab dia mudhafun ilaih kepada kitab tu sebab dia ni Ustaz. Okey, ana ulang sekali lagi So sekarang ni kita ambil 3 perkataan. Kan? Boleh jadi banyak je. Ya. Boleh jadi banyak je perkataan-perkataan macam tu dalam Al-Quran. Kita boleh tengok dia akan jadi sandaran yang banyak. Contohnya kita bagi yang 3 ni, satu perkataan kitab, satu perkataan anak lelaki, satu perkataan guru. So, buku anak lelaki guru. Okey, guru itu. So, kita kata buku anak lelaki guru itu. So, perkataan Arab dia kitabun, buku, anak lelaki ibnu, guru mudarrisun. Okey. Sekarang ni kita nak susun perkataan tadi. Kita kata kitab tu adalah mudhaf, ibnu tu adalah mudhafun ilaih kepada mudhaf kepada mudhafun ilaih kepada kitab tu tadi. Yang disandarkan kepada kitab tu tadi. So kitab anak tersebut. So anak tersebut tu pula dia adalah mudhaf. Sebagai mudhaf tadi dia mudhafun ilaih. So sepatutnya dia ada alif lam. Atau dia bertanwin. Tapi disebabkan dia sebagai mudhaf balik, maka tergugurlah tanwin dan alif lam tersebut. Okey? Maka dipindahkan kepada perkataan ketiga, mudhaf alif lam atau tanwin tersebut. Jadi dekat sini jadi kitabu ibni mudarrisi. Al-mudarrisi. Boleh faham? Nu kepada ni tu saya tak faham Ustaz. Kenapa jadi ni? Dia mudhafun ilaih kan? Ustaz, cuba Ustaz bawa macam yang first ni Ustaz. Yang ada campur-campur. First tadi sebelum Ustaz terangkan mudhaf. Okey, ana ulang sekali lagi Kita kena faham ni, sekarang ni kita dah faham tentang mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Okey mudhaf dan mudhafun ilaih. Kita dah faham dah. So baik, sekarang ni tadi tapi kita faham mudhaf ilaih hanya 2 perkataan. Sekarang ni kita nak buat 3 perkataan atau lebih daripada itu.
So kita buat 3 je, kita dah faham dah yang lainnya. Sebab dia standard yang sama. Contoh, kita ambil perkataan buku anak itu. Anak lelaki itu. Kan? Tapi dia tak bolehlah Kitabul Ibni kan? Okey. Ibni itu mesti ada penyandaran. Dia tak boleh ibnu macam tu saja. Kalau unless kita kata Kitabul Waladi. Kan? Okey, macam tu boleh lah. Tapi ibnu ni dia mesti ada kena sandaran dengan seseorang. Okey, baik. So kitab buku. Ibnu anak lelaki kepada. Kan? Guru al-mudarrisi atau al-mudiri. Mudirun. Okey, so 3 perkataan dah ni. So baik. So minggu lepas kita sebut juga kan. Pencana sebut pasal apa dia? Kapalu piringi terbangi kan. Ingat tak? Ingat. Okey, nampak tak? Kapalu piringi terbangi. Anda sebut minggu lepas. So sama je konsep dia yang kita nak bawa kat sini. Okey, baik. So sekarang ni kita nak faham kedudukan dia. So kitab tu, okey, dia bergantung lah. Kalau ada haraf jar sebelum dia baris bawah lah. Kan? Okey. Kalau dia bukan, nanti adalah sebab-sebab dia tak baris bawah dan sebagainya. Kalau dia baris atas, atau dia baris depan. Kan? Isim dia ada 3 je. Baris depan, baris bawah, baris atas. Kan? Kalau fi'il, lain pula. Kan? Baris depan, isim dia tak terima sukun. Kan? Kalau fi'il dia terima sukun. Dia tak terima baris bawah. Okey, baik. Itu nantilah insya-Allah kita akan belajar kemudian. So ambil contoh kita kata kitabun. Hadza, okey, kita kata ini kitabun, kitab milik anak guru besar. Ini buku milik anak guru besar. So macam mana kita sebut? Hadza kitab, patut kita kata hadza kitabun. Selesai. Tak, kita nak sebut dia pula anak pula. Anak lelaki. So kita kata hadza kitabu ibni. Okey. Kenapa dia ibni? Sebab dia lah macam perkataan ibni dia tak boleh berdiri sendiri tau. Perkataan ibnu ni dia tak boleh berdiri sendiri. Anak lelaki kepada. Contohlah kita sebut kat kawan kan. Dia ni siapa? Dia ni anak lelaki kepada. Boleh? Boleh tak? Tak boleh. So dia tak boleh. Dia mesti ada penyandaran. Seterusnya. Perkataan ibnu tu. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Faham Ustaz. Okey. Nilai ni penyandaran Ustaz So dia erti ibnu tu dia macam kita sebut erti dia sama je yang kita sebut bin tu sama je macam kita tengok son of, daughter of, sama je, anak lelaki kepada. Itulah maksud dia pun. Ya. Anak perempuan kepada A/L kan? A/P sama je. Sebenarnya dalam bahasa tu dia jadi bin juga. Bin tu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, dia jadi anak lelaki kepada. Binti tu kalau kita terjemahkan dia jadi anak perempuan kepada. Tapi Kan? jadi isu Lepas tu kita kata, "Ish, awak tak boleh pakai bin sebab awak tak Islam." Aduh, kesian betul lah. Kadang-kadang kita orang pening ya. Kan? Kita kata, apa erti dia dalam bahasa Melayu bin tu? Anak lelaki kepada. Apa erti binti yang dalam bahasa Melayu? Anak perempuan kepada. So, awak ni anak lelaki kepada.
Aduh. Saya Islam. Saya kena pakai bin. Esok tukar okey. AL lah Ustaz. Macam mana? Esok tukar IC pakai AL lah. Okey, contoh kan. Kita tengok kan. Kita tengok macam dia kata. Masjid Rasulullah. Macam mana sebut? Masjid Nabawi. Masjid Rasulullah. Jangan cakap Masjid Nabawi. Masjid Rasulullah. Masjidul Rasuli. Masjidu Rasuli Allahi. Masjidul Rasul. Masjidu Rasulillah. Masjidul Rasulillah. Kita sebut macam tu lah, Masjidul Rasulillah. Jadi kita kata sini, okay, masjidu tu asalnya dia boleh dia terima alif lam. Masjidu tu boleh terima alif lam. Tapi dia sebagai mudhaf. So, hukum mudhaf tak boleh terima alif lam, tak boleh terima tanwin. Selesai. Selesai? Okey. So, Rasuli tu dia adalah mudhafun ilaih. So sepatutnya ada alif lam. So kita kata Masjidul Rasuli. Okey. Okey. Tetapi ada perkataan lagi sebelah hujung dia. Perkataan ketiga. So perkataan ketiga tu jadi apa? Dia akan jadi mudhafun ilaih. Jadi perkataan kedua tadi dia jadi mudhaf kepada Allah tadi. So bila dia jadi mudhaf, apa hukum dia tadi? Ada alif lam. Hilang alif lam lagi. Baris bawah. Baris bawah. Mudhaf. Tak boleh tanwin. Tak boleh tanwin. Tak boleh tanwin. Itu je. Okey. Boleh faham? So macam mana nak bentuk al-mudhaf, al-mudhafu ilaih. So kalau datang 5, 6, 7, 8 perkataan pun macam itulah dia punya standard. Okey. Soalan ulang sikit. Masjid tu adalah mudhaf kepada Rasul. Rasul adalah mudhafun ilaih kepada mudhaf. Kepada masjid. So mudhaf tak terima alif lam. So masjid tak boleh alif lam, tak boleh tanwin. So masjidu, masjidi, masjidah. Selesai. Okey. Kemudian Rasul, dia mudhafun ilaih. Dia adalah ada alif lam. Kita tulis macam itulah. Okey, dia ada alif lam. Okey, so kita kata Masjidur Rasuli, Masjidar Rasuli, Masjidir Rasuli. Tak kisah. So dia kena ada alif lam, dia kena baris bawah. Tapi dia ada perkataan ketiga. Perkataan ketiga tu adalah mudhafun ilaih juga. Tapi bila dia jadi mudhafun ilaih, perkataan kedua tu dia kena jadi mudhaf. Bila dia jadi mudhaf, gugurlah apa tadi? Alif lam tu automatically. Sebab dia mudhaf. Mudhaf tak akan terima alif lam. Boleh faham? Suhaimi? Faham. Okey, Raqib. Abdul Raqib. Faham? Faham ya? Faham Ustaz. Okey, baik. Umar. Ant. Faham tak? Fahimna Ustaz. Fahim tu. Okey. Fahim tu. Fahimtu. Baik. Farhan. Ant. Maknanya tadi dia jadi Masjidu Rasuli Allahi. Dia jadi macam tu lah. Naam. Kalau kita pecah-pecah kan. Okey, faham. Terima kasih. Tak, pecah-pecah dia jadi Masjidun Rasulun Allahu. Oh, okey. Pecah-pecah. Tapi bila kita combinekan dia untuk menjadi bawa satu makna Masjid Rasulullah. Kan? Bila sebut Masjid Rasulullah, kita tahu lah Masjid Nabi, kita tahu lah Masjid Nabawi, kita tahu dah. Kan? Okey, tapi kita nak sebut tentang, kita tak nak sebut, dia ada banyak sebutan tau kalau kita tengok dalam bahasa Arab ni tentang Masjid Nabi ni. Bukan tu saja, banyak lagi gelaran-gelaran yang disebutkan. So ni antara satulah kita sebut ni Masjid Rasulullah.
Ya. Jadi dekat situ, so kita tengok dekat situ, asalnya Masjidun Rasulun Allah. Okey. Kemudian kita nak jadikan, kita buat balik Masjid Rasul. Kita kata Masjidul Rasuli. So alif lam lah, ada alif lam lah ar-rasuli tu. Tapi ada perkataan ketiga tu. Ya. Yang menjadikan dia sebagai mudhafun ilaih. Ya. Bila dia menjadi mudhafun ilaih, perkataan sebelum dia tu kena jadi mudhaf. Bila mudhaf, tadi ada ar-rasuli, alif lam tu digugurkan. So dia jadi Masjidu Rasuli Allahi. Masjidul Rasulillah. Atau Masjidah Rasulillah. Atau Masjidi Rasulillah. Contoh kita kata, salaitu kan fi Masjidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kan, aku solat dekat Masjid Rasulullah. Kan? Okey? Atau kita kata azuru Masjidah Rasulillahi. Azuru Masjidah Rasulillahi. Kan, aku menziarahi Masjid Rasulullah. Ya. Macam itulah. Kan? So tengok berapa perkataan yang kita nak dibentuk. Berapa perkataan yang nak dibentuk. Rasul tu milik siapa? Milik Allah. Rasulu lillahi. Masjid milik siapa? Masjid li Rasul. Kan? Masjid milik Rasul. Rasul milik Allah. Sekarang ni kita ni Masjid Rasulillah. Masjid Rasulullah punya. Li Rasulillah. Okey. Jadi kita Bermakna Ustaz, kalau ada 5 perkataan untuk bab mudhaf ilaih, bermakna perkataan yang kelima tu adalah mudhaf ilaih, Nah. 4, 3, 2, 1 adalah mudhaf. Okey, Ustaz. Tetapi kena faham, dia adalah mudhaf. Bukan sekadar mudhaf, dia juga mudhafun ilaih. Perkataan yang kedua, bermula perkataan kedua. Sebab tu dia baris bawah. Faham tak? Dia bergabung Ustaz. Dia jadi mudhafun ilaih, tapi di tengah-tengah dia mudhaf balik. So dia buat alif lam. Sebab dia sandar menyandar. Kan? Jadi kata, okey, macam kita kata Kitabu Muhammadin jadi kan. Kitabu Muhammadin. Okey, dah selesai. Okey. Bila kita kata Masjid Rasuli dah selesai dah. Masjid Rasul dah selesai dah. Tapi kita nak sambung lagi satu lagi perkataan. Masjid Rasulillah. Okey. So, apa pun kita sambung selepasnya. So, dia akan jadi macam ni. Masjid tu mudhaf, Rasul tu mudhafun ilaih. Kan? So, Rasul tu mudhaf, Allah tu mudhafun ilaih. Boleh faham? Ustaz tadi yang Kitabu Ibnil Mudir, Ibni lah. Ibnil Mudiri. So, faham konsep tu je. Tapi sampai datang benda-benda ni, kalau kita mudhaf, kalau kita tahu dekat lepas tu ada perkataan ada 2-3 perkataan dekat situ, antum tengoklah. Ya, macam kita sebut tadi kan, Masjid Rasulillahi. Kan? Tak apalah, benda tu kita akan biasa-biasa tengok. Sekarang Najis nak nampakkan je macam mana mudhafun ilaih tu, mudhafun ilaih tu. Itu saja dulu. Ini sebab ni pelajaran baru kita belajar hari ni. Kan minggu lepas kita bincang apa nama dia? Kapal lu piringi terbangi kan. Mula-mula kapal lu terbangi. Kapal lu at-terbangi. Lepas tu kapal lu piringi at-terbangi.
ada terbang. Macam itulah. Okey. So bila nanti kita baca-baca buku, kita jumpa perkataan-perkataan yang macam tu, kita akan faham lah. Okey? Boleh? Allah. Okey. Jaid. Okey, insya-Allah mungkin cukup sampai itu dulu insya-Allah. Minggu depan kita cuba kita belum masuk lagi tentang munada. Penerangan tentang munada. Okay? So, tak apalah kita masuk terus je dalam ni pun tak apa. Sebab teks tu tak ada tu. Munada ni dia masuk dekat muka surat 30 tu baru ada munada. Kan? Tak apa, kita minggu depan kita baca dululah. Okeylah, ada apa-apa soalan nak tanya? Oh, adalah munada pada awal lagi. Kitab Muhammad hadza ya yasiru. Ada tu munada tu. Ya yasiru. Ya Ali. Tak boleh, nak kena bincang juga munada minggu depan. Baru kita anak fahamkan munada dulu. Ada apa nak tanya? Ustaz, yang tadi tu. Macam mana? Silap ni kiranya yang muka surat 27 ni. Yang Kitabu Hamidin ni bukannya mudhafun ilaih lah kan, sebab dia Kitabu ni dia dia domah bukannya kasrah. Betul lah tu. Betul. Confuse dengan tiga perkataan tu. 3 ayat tu. Okey. Kerana bab tajuk mudhaf ilaih ni dia lebih untuk faham tentang pemilikan, Ustaz. Dia ada banyak benda lah. Dia ada tentang masa, macam kita kata kedai pasar, orang Arab cakap apa? Pasar. Sukun. Kan? Pasar malam? Sukun laili. Okey, itu tentang masa. Penunjukan masa. Sukun laili kan. Perujukan masa, kan? Sukun laili. Kan? Aina tadhhab? Kan? Mana nak pergi? Kan? Kata urina nadhhab ila sukil laili. Sukil laili. Letak pula nama macam sedap, letak pula anak nama Sukil laili. Jadilah nama anak tu pasar malam. Sedap pula Sukil laili kan? Ingat nak combine Korea dengan Arab. Rupanya jadi macam tu. Okey, ada apa-apa soalan lain? Farhan, okey Farhan Allah boleh. InsyaAllah. Macam mana? Syukur? Kalau kita baca Al-Quran tu ada tanda-tanda macam Ustaz cakap tadi. Nanti insyaAllah. Antum akan nampak lah tu. Pemilikan. Kan? Kita akan jumpa lah benda-benda tu. InsyaAllah. Bila kita go through, ini lah. At least Quran-Quran ni kita, ni apa nama dia mudhaf? Kenapa mudhaf? Tak apa, ingat balik. Okey. Okey Okey Alif, Alhamdulillah, okey Ustaz. Okey, Jaid. Alhamdulillah. Abdul Rakib, Ant. Okey Ustaz. Okey, Saimi okey? InsyaAllah okey Ustaz. Okey, Umar. InsyaAllah okey Ustaz. Okey. Okey, insyaAllah kita jumpa minggu depan. InsyaAllah untuk tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.